Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam luar bandar sejahtera, salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam slot wawancara eksklusif sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Kejora, dan untuk slot kali ini kita sangat bertuah kerana dapat mewawancara salah seorang lagi antara figura penting di dalam pembangunan Kejora, tokoh yang banyak berjasa, yang banyak memberikan idea kepada elemen pembangunan Kejora ini, telah berkhidmat di Kejora daripada tahun 1995 sehingga tahun 2002. Yang dengan sekelumanya saya silakan yang berbahagia Datuk Haji Zubir bin Yahya, mantan Pengurus Besar Kejora. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Kejora, kita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kesediaan yang berbahagia Datuk untuk memenuhi undangan kami bagi kita berbicara sikit Datuk berkenaan dengan sejarah pengorbanan yang telah Datuk lalui di atas maksud untuk membangunkan Tenggara Negeri Johor Datuk. Dan juga saya bagi pihak Urusti juga merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih di atas kesediaan Datuk dan keluarga untuk kita melaksanakan sesi kita pada hari ini di rumah Datuk di sini Datuk. So Datuk, kita terus pergi kepada beberapa soalan kita Datuk, dan kita arif bahawa keberadaan Datuk di Kejora di antara tahun 1995 sehingga tahun 2002 itu adalah antara fasa genting pada Kejora, di mana Kejora perlu dibubarkan oleh kerajaan. Dan sebelum kita pergi kepada topik itu Datuk, saya nak minta Datuk untuk cerita sikit Datuk berkenaan dengan perkhidmatan Datuk mula-mula di Kejora Datuk, daripada Datuk seorang pegawai sebagai pegawai diplomatik Kerajaan Persekutuan dan dipinjamkan di Kejora Datuk. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudi mewawancara saya secara eksklusif untuk merekodkan atau mengetahui peranan saya di dalam pentadbiran Kejora. Saya mula dilantik sebagai Pengurus Besar Kejora pada bulan September kalau tak silap saya tahun 1995, dan sepatutnya saya berusaha wajib pada 1997 apabila saya mencapai umur 55 tahun. Tapi saya telah dibenarkan ataupun telah diminta untuk meneruskan khidmat saya secara kontrak. Sehinggalah saya berumur 60 tahun, barulah saya dapat bersara daripada Kejora. Sebenarnya tidak banyaklah yang saya beri khidmat pada Kejora itu, kerana semasa saya diambil sebagai Pengurus Besar Kejora pada umur yang agak lanjut juga berbanding dengan beberapa orang pegawai sebelum saya dan selepas saya untuk mentadbirkan pentadbiran Kejora ini. Itu lebih kurang macam itulah. Betul. Dan apabila Datuk cerita tadi Datuk pernah cerita bahawa untuk berada di Kejora ni bukan suatu masalah lah untuk Datuk bertugas sebagai Pengurus Besar Kejora, sebab sebelum itu Datuk merupakan ahli lembaga pengarah Kejora Datuk. Boleh Datuk ceritakan sikit tu antara perbezaan sebagai seorang ahli lembaga pengarah diberikan tanggungjawab seterusnya sebagai Pengurus Besar Kejora Datuk. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya berkhidmat di kementerian masa itu, Kementerian Tanah dan Pembangunan Wilayah. Saya mula berkhidmat situ pada tahun 1985. Sebelum pada itu, saya menjawat jawatan secara kontrak sebagai Timbalan Pengurus Besar Ketengah. Kemudian itu, bila habis kontrak saya dengan Ketengah pada 4 tahun,
saya ditukarkan ke Kementerian Tanah dan Pembangunan Wilayah sebagai sebahagian perancangan dan pembangunan. Salah satu tugas saya di kementerian sebagai timbalan sebagai sebahagian sebagai sesuatu perancangan dan pembangunan, mengawasi pembangunan wilayah, pembangunan macam Felda, PK, Rista dan lain tu. Kalau kita menilai secara keseluruhan pembangunan awal Lembaga Kemajuan Tenggara adalah berdasarkan kepada kajian yang dilaksanakan oleh The Hunting Technical Services pada tahun 1972 tersebut, dan dalam kajian tersebut menyatakan bahawa tempoh sebuah agensi luar bandar yang perlu diwujudkan itu adalah dalam usia 20 tahun Datuk. Maksudnya 1972 dan pada 1992 kajian perlu dibuat semula sama ada apa yang telah digariskan dalam kajian tersebut telah memenuhi kehendak kerajaan ataupun tidak tu. Apa pandangan Datuk berkenaan dengan perkara ini sehingga membawa kepada cadangan pembubaran kejuaraan tu Datuk? Terima kasih. Hunting report, kajian Hunting sini dibuat masa tahun 1971-72 meliputi beberapa negeri di dalam Malaysia. Tarikh ditentukan saya rasa berpatutan dengan sebab ia mengenal pasti sebagai kawasan wilayah yang ditentukan apa-apakah yang perlu dilakukan dalam keadaan wilayah itu, segala pembangunan, dan dikirakan sebagai seolah kalau telah dapat laksanakan keadaan itu bermakna kawasan itu sudah boleh maju. Yang paling penting dalam isu pembangunan wilayah ialah tata cara kewangan. Mengapa lembaga kemajuan wilayah diwujudkan? Itu kita kena faham, iaitu dapat kerajaan pusat memberikan peruntuk kewangan terus kepada agensi itu tidak melalui kerajaan negeri. Ini untuk faedah supaya peruntukan yang diberikan itu dapat melaksanakan projek yang telah kena pasti, supaya tidak katakan kalau dibawa terus kepada kerajaan negeri, mungkin kerajaan negeri menggunakan wang untuk keperluan yang lain yang mungkin lebih usaha kan. Antara niche produk yang terdapat di Kejora adalah pembangunan penempatan Datuk. Kita ada 6 buah bandar penempatan yang telah kita bangunkan daripada Bandar Penawar, Bandar Mas, Bandar Peti Jaya, Bandar Tenggara, Bandar Seri Perani, bawa ke Taman Seri Lambak tu. Itu 6 buah pusat penempatan yang telah kita berjaya bangunkan. Konsep ataupun modul pembangunan bandar-bandar di bawah Kejora merupakan modul produk Kejora yang terbaik yang pernah dilaksanakan di negeri Johor, Datuk. Adakah wajar untuk modul ini diteruskan pada masa akan datang, Datuk? Dahulu, bila kajian Hunting itu dibuat, kawasan-kawasan berkenaan itu kebanyakannya kawasannya itu tidak ada penempatan. Betul. Tidak ada pembangunan. Yang ada pun pada masa itu baru mula masuk ialah Felda. Dengan sebab itu, apabila dikenal pasti sebab diwujudkan pusat-pusat penempatan situ, dapat diadakan satu rangkaian penempatan yang boleh menghubungi apa yang berlaku yang dibuat oleh Felda dan telah dibuat oleh Kejora, termasuk pembinaan jalan-jalan perhubungan. Jadi kalau tidak ada itu macam itu, umpamanya lah pada Kota Tinggi ke Keluang, ada 3 penempatan kita situ, bukan? Betul. Dan kita menjadi sebagai katalis pembangunan. Bandar Tenggara, Bandar Seri Lambak. Bandar Seri Lambak menjadi katalis pembangunan kepada Keluang. So setakat Datuk, Kejora ni dah pada tahun ni akan menjangkau usia 50 tahun, Datuk. Ketika Datuk berkhidmat, usia kami pada ketika tersebut adalah 25 tahun, Datuk. Sepanjang tempoh 1970, Datuk, sehingga tahun 2002 Datuk keluar daripada Kejora, apa pencapaian yang boleh dibanggakan oleh Kejora sepanjang 25 tahun ataupun 30 tahun Datuk beradanya Kejora di tenggara negeri Johor, Datuk? Pada saya ialah
Kejora memang maju lah. Memang berdaya maju, dapat membantu pembangunan di kawasan itu. Ya. Menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan keadaan tempat itu sekarang ini boleh saya katakan setanding. Betul. Setanding dengan beberapa kawasan yang lain di dalam negeri Johor. Terutamanya di kawasan Pengerang, Tenggara dan tempat lain. Pandangan Datuk, apakah wacana yang baru yang perlu Kejora terajui bagi memastikan lembaga kemajuan wilayah ini boleh masih lagi relevan mungkin untuk 5 tahun akan datang, Datuk? Silakan, Datuk. Ada ke tidak kawasan-kawasan lain yang boleh dimajukan? Ya? Umpamanya kawasan Kesedili, Mahala ke Mersing umpamanya. Ya? Sebab kita bila buat jalan itu, salah satu tujuannya itu dapat dimajukan. Betul. Begitu juga daripada kawasan Teluk Romania pergi ke Pengerang. Tapi sekarang ni pembangunan sangat hebat di Pengerang kan. Betul. Begitu juga di Desaru. Ya. Dan sekarang banyak perumahan baru yang naik. Yang naik kawasan Penawar kan. Yang dulu memang tak ada. Itu. Jadi adakah perlu kita buat itu? Asasnya ialah boleh ke tidak katakan kita mencadangkan kepada kerajaan negeri dan kerajaan pusat bahawa ini kawasan-kawasan yang perlu dimajukan. Jadi kalau ini perlu majukan, Kejora relevan lah untuk memajukannya. Ini kalau ada. Ini sebenarnya katakan tadi, katakan yang Ahmad Berhormat Menteri Besar ke apa? Menteri Besar. Mantan Menteri Besar tu. Betul. Sebelum katakan ada kemungkinan tak. Itu. Bermakna kalau itu ada, kita boleh ada. Dan tidak kita mengatasi koridor pembangunan tu. Pihak berkuasa koridor tu. Kita ambil alih. Kalau itu boleh. Bermakna ada. Kalau tidak, mungkin sampai masanya Kejora juga tak perlu ada. Dengan sebab, umpamanya kata kerajaan tempatan. Sekarang ni kerajaan tempatan telah diambil alih oleh pentadbiran negeri. Betul. Bukan? Pejabat daerah apa semua ni. Dulu kita jaga semua tu. Betul. Pada masa saya, kita tak dapat nak serahkan kerajaan tempatan ni kepada negeri, kepada pejabat daerah kerana mereka tidak berkeupayaan. Betul. Tak berupaya mengambil alih. Kita lebih mempunyai keupayaan menjalankan kerja-kerja local government. Tapi pada masa itu pentadbiran negeri, pejabat daerah, kota tinggi ataupun keluang tidak berupaya untuk menjaga kerajaan tempatan di tempat-tempat kita. Bahkan kawasan mereka sendiri pun tidak begitu terjaga. Betul. Jadi kita tak dapat nak serahkan. Mungkin sekarang sampai masanya mereka boleh buat. Itu yang saya katakan tadi. Dan pentadbiran sekarang, pembangunan sekarang ini, local government is expanding. Betul. Kepulauan-kepulauan negara sekarang ini boleh diambil alih oleh kerajaan tempatan. Urbanization of kawasan-kawasan luar bandar. Jadi tempat bandar. Oleh itu tadi keperluan lah untuk bila berdasarkan kepada kenyataan Datuk itu, maknanya lembaga kemajuan wilayah itu sudah tidak perlu lagi untuk berada di dalam negeri yang telah maju, Datuk. Mungkin dia perlu di rebranding menjadi sebuah agensi yang memberi fokus kepada rencana pembangunan nasional. Saya pernah melawat Kejora, bukan dalam 2-3 tahun dulu. Kemudian tu selepas ada sekali lagi saya datang. Kali ini saya pergi ke Tanjung Balau. Masa itu saya dapati Tanjung Balau Tengah nak buat satu pembangunan baru. Alhamdulillah. Dalam keadaan itu, peranan yang dimainkan oleh pengurus besar ke siapa ke apa dalam tu untuk menyusun atur sangat mustahak. Kalau ada seorang pengurus tu dia tak faham pun, tak pedulikan sangat, ya orang sebagai pekerja lain tu dia orang tak peduli juga. Tapi kalau ada pengurus itu dia bersama-sama,
bertengkar selumo sesama ni. Alhamdulillah, pentadbir rekam jejak. Dalam usaha saya bekerja masa itu, bukanlah saya bersama dengan pegawai saja. Saya bersama dengan penduduk. Sama tiap-tiap bandar tu saya sangat menekankan kerjasama atau bersama-sama dengan penduduk, supaya mereka terasa ada orang yang bersama mereka. Betul. Terima kasih Datuk di atas kata-kata akhir, kata-kata nasihat Datuk, terutama untuk pegawai-pegawai generasi baru yang sedang menerajui Kejora. Dan bagi pihak pengurusan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, sekali lagi kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Zubir bin Yahya, mantan pengurus besar Kejora, yang telah berkongsi pengalaman, berkongsi beberapa idea dalam usaha kita meneruskan lagi kecemerlangan Kejora pada masa akan datang berdasarkan apa yang telah Yang Berbahagia Datuk kongsikan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu saya tangguhkan slot wawancara eksklusif kita kali ini dengan kata-kata hikmah untuk sama-sama kita renung-renungkan. Kekuatan tidak mesti dihadapkan dengan kekuatan, mesti ada satu lagi yang lebih kuat. Berani tidak mesti korban membuta, berundur tidak semestinya kalah. Sekian slot wawancara kita pada kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.